Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang saya ucapkan kepada para penonton kita hari ini dan juga panel-panel jemputan, tak lupa juga. Jadi pada hari ini saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan penonton yang sudi hadir ke dalam sembang santai kita pada hari ini. Ya. Jadi seperti yang sedia maklum, kita hari ini membuat satu perbicaraan diskusi yang berkenaan dengan tajuk seperti yang ada di tertera di poster sekalian, cabaran PDPR yang kita adakan di dalam Google Meet ni saja ya. Jadi berkenaan dengan topik kita pada hari ini, sebelum kita pergi lebih jauh pergi lebih jauh berkenaan dengan tajuk kita, elok sekiranya saya menceritakan tentang apa tu PDPR kan. Orang selalu sebut PDPR ni apa sebenarnya, okey? Jadi seperti untuk pengetahuan lah buat penonton kita, mungkin panel jemputan kita memang dah biasa PDPR tu apa, mereka dah tahu dah PDPR tu apa. Tapi untuk penonton ya, saya nak bagi tahu bahawa PDPR ni merupakan singkatan bagi pengajaran dan pembelajaran di rumah. PDPR ni dah lama dah kita buat, daripada tahun lepas. Sampai sekarang pun kita masih lagi buat PDPR. Jadi kenapa kita buat PDPR ni? Antara sebab-sebab dia lah. Macam kita tahu COVID hari ni, COVID pun sekarang makin lama makin teruk kan. Macam kes hari ni, status hari ni sebanyak 5,911 kes baru direkodkan. Jadi untuk membendung situasi COVID yang baru ni, kita mengamalkan pembelajaran secara atas talian di rumah. Lebih PDPR itu adalah pembelajaran di rumah dan kita adakannya secara atas talian online lah. Biasanya guru-guru boleh guna macam-macam medium untuk buat pembelajaran di atas talian ni. Untuk apa? Untuk memastikan murid-murid dia ni walaupun di rumah still lagi dapat mengikuti pembelajaran yang diberikan, okey? Dan kita mengadakan pembelajaran secara online ni supaya kita dapat mengelakkan penularan COVID ni. Seperti yang kita tahulah, kan hari tu buka sekolah sekejap pun kes banyak. Jadi maka kita kena stopkan dulu buka sekolah tu, kita buat PDPR ni secara online. Okey, dan pastinya bila kita laksanakan PDPR secara online ni banyak masalah, bukan daripada guru saja, daripada ibu bapa, murid tentu sekali ada masalah. Jadi dekat situ kita nak membincangkanlah berkenaan dengan apa masalah-masalah mereka ni, masalah guru, masalah murid, masalah ibu bapa yang hadapi dalam nak buat PDPR ni. Jadi untuk kita berbicara lebih lanjut, di sini kita ada menjemput beberapa orang panel lah. Jadi nak bersembang. Lagi eloklah kalau kita memperkenalkan dulu kita punya panel-panel jemputan. Jadi saya nak memperkenalkan panel jemputan pertama kita, iaitu merupakan seorang guru ya, iaitu Cikgu Nadira. Okey, boleh Cikgu Nadira memperkenalkan diri dahulu? Boleh. Assalamualaikum. Nama saya Cikgu Nadira binti Musakar. Okey, saya adalah guru pelatih di Sekolah Menengah Abdul Rahim, Kudat, Sabah. Dia macam di Sabah. Ya betul, di Sabah. Lepas tu saya mengajar untuk meja, saya mengajar multimedia tingkatan 4. Lepas tu untuk minor saya ajar sejarah tingkatan 2. Itu saja. Jadi dah berapa lama ya cikgu mengajar ni? Kalau cikgu mengajar dalam dah nak masuk 4 bulan. 8 minggu. Maka dia nak dekat tamat dah ni saya punya praktikal sebagai guru. Yelah kan, cikgu praktikal dah lah, cikgu praktikal, tapi sekarang ni dia menghadapi masalah PDPR ni ya. Jadi memang bersesuaian lah kita dengan tajuk kita hari ni. Jadi itu dia adalah Cikgu Nadira. Terima kasih Cikgu Nadira. Okey, kita juga ada menjemput seorang lagi guru yang saya bolehlah menemankan Cikgu Nadira untuk menjawab persoalan kita pada hari ni berkenaan berbincang dengan apakah masalah-masalah yang kita ceritakan pada hari ni, iaitu Cikgu Najiha ya. Cikgu, boleh perkenalkan diri Cikgu? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Okay, saya harap semua sihat ya. Kita jaga kita kan, stay safe semua. Okay, nama saya Siti Najiha binti Roslan.
Okay, saya juga merupakan guru praktikal lah. Guru praktikal di SMK Seri Bemban Jasim Melaka, Malaysia. Okay, subjek yang saya mengajar di sekolah tersebut adalah subjek asas sains komputer bagi tingkatan 1 dengan 2. Dan saya juga untuk subjek minor, saya mengajar untuk subjek matematik bagi tingkatan 2. Oh ya, itu dia ya. Kita ada cikgu asas sains komputer, cikgu multimedia, cikgu ASK, cikgu maths dan juga cikgu sejarah di sini ya. Jadi Okay. tajuk kita pun cabaran PDPR. Cabaran PDPR ni bukan hanya ada pada guru, bukan hanya ada pada guru sajalah. Jadi saya juga di sini kita ada menjemput ya orang yang sedang kita panggil berusaha untuk menyertai PDPR ni, iaitu murid itu sendiri ya. Jadi saya ada menjemput seorang murid iaitu adik Salina ya. Adik Salina ada di talian? Ada. Ada. Okey. Okay. Adik Salina boleh berkenalkan diri? Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Ya. Okey, nama saya Siti Salina binti Muhammad Syukar. Okay. Saya dari sekolah Mengkarak, SMK Mengkarak. Dan saya juga merupakan antara pelajar asas sains komputer. Ya, itu dia ya murid. Eloklah kita ada cikgu asas sains komputer di sini, muridnya pun relate lah dengan topiknya. Ya. Okey. Selain daripada murid ya, kita juga ada menjemput kita panggil wakil daripada ibu bapa. Jadi boleh perkenalkan diri Puan Izzah? Puan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Okey, saya Nur Izzah Nasuha binti Abdul. Okey, saya merupakan wakil daripada ibu bapa dan saya ada 3 orang anak di mana yang sekarang tengah menghadapi PDPR, iaitu yang pertama di tingkatan 4, yang kedua tingkatan 1 dan yang ketiga masih lagi sekolah rendah iaitu baru darjah 1. Okay, so begitu banyak ya nak menghandlenya. Nak betul. kena menghadapi, membantu So, anak-anak. Saya akan mewakili ibu bapa di seluruh Malaysia ini untuk berkongsilah apa cabaran yang saya hadapi sepanjang PDPR ini. Ya, okey, terima kasih ya Puan Izzah. Jadi penonton, ini adalah kita punya tetamu jemputan lah panel-panel kita, iaitu kita ada guru, wakil guru 2 orang yang merupakan guru pelatih, dan kita juga ada wakil murid yang mengambil mata pelajaran asas sains komputer dan juga seangkatan dengannya lah yang basic-basic, dan kita juga ada wakil daripada ibu bapa. Okey, tanpa kita membuang masa, kita teruskan lagi ya dengan intipati apa yang kita akan bincangkan pada hari ini, iaitu berkenaan dengan cabaran. Jadi saya nak menjemputlah Cikgu Nadira ya. Soalan saya yang pertama, apakah cabaran yang sebagai guru ni kita dengar ada banyak isunya. Saya ada layari di laman sosial semua, ada banyak sangat cikgu-cikgu ni cakap bukan itu saja. Jadi boleh Cikgu Nadira berkongsikan apakah masalah yang anda hadapilah sebagai seorang guru ni. Okey? Okey, boleh. Okey, terima kasih kepada moderator, Encik Syuhada. Okey, antara cabaran yang saya dapat bagi praktikal kali ni sangat mencabarlah. Bukan bagi saya je, bagi semua cikgu. Bukan cikgu pelatih saja, semua cikgu di Malaysia. Sebab kita kita mengajar kali ni dalam bentuk atas talian. Dia dalam PDP dia sangat mencabar. Dia berlainan dengan kalau kita mengajar secara face to face. Okey, apa yang saya dapat dalam mengajar kali ni, cabaran yang saya dapat dalam PDPR kali ni. Yang pertama, mestilah dalam penglibatan murid tu sendiri. Pelibatan murid. Cikgu, berapa ramai murid menyertai kelas, menyertai pembelajaran lah setakat ni? Paling kurang, paling ramai. Sebab saya ada juga membuat pembacaan ya. Saya nampak dalam tu ada yang paling kurang seorang murid masuk je. Agak kesian lah dengan cikgu tu yang mengajar. Jadi macam cikgu macam mana, berapa ramai ya? Paling kurang lah yang masuk setakat ni. Okey, kalau pelibatan murid sejarah, saya macam tak buat sangat kelas online sebab saya tahu dia kelas hujung tau.
Dia memang banyak dalam 33 orang macam tu. Tapi kalau saya buat kelas online, satu pun tak nak masuk kelas online tu. Ya, betul-betul. Itulah budak-budak ni. Betul. Tapi kalau tingkatan 4 tu, produksi multimedia, subjek produksi multimedia tu, diorang ada 11 orang. 11 orang tu dalam 2-3 orang saja yang rajin untuk masuk Google Meet. So kalau tak buat Google Meet, saya akan buat video pengajaran untuk hantar dekat dorang lah. Begitu. Okey, bagi penglibatan murid ni, salah satu masalah cabaran yang saya hadapi adalah dari segi komunikasi. Untuk berkomunikasi dengan mereka ni sangat susah untuk waktu PDPR ni. Kadang-kadang ada murid yang tak masuk langsung dalam grup WhatsApp tu. So kita tak tahu sama ada dia ada dalam tu ke atau tidak. Bila diorang tak masuk dalam grup WhatsApp tu, itu satu masalah tau untuk kita nak cari budak tu dekat mana kan. Lepas tu mereka ni kadang-kadang saya sebagai cikgu dalam grup WhatsApp tu kadang-kadang syok sendiri. Kenapa saya cakap saya syok sendiri? Sebab kadang-kadang tu bila kita bagi tugasan, kita bagi penerangan, kita bagi aktiviti, kita bagi latihan kat mereka tak nak langsung. Mereka tak nak langsung respon dengan kita. So kita macam jadi tiang kat situ cakap seorang-seorang macam tu. So diorang tak nak berkomunikasi dengan kita sebagai guru. So kat situ kita boleh tahu yang kita ni berinteraksi satu hala saja. Tapi kalau kita dalam PDPC, kita boleh berinteraksi dua hala dengan murid tu dengan lebih rapat. Kalau dekat PDPR ni melalui grup WhatsApp pun kita kadang-kadang dorang tak tahu kenapa dorang tak nak langsung berkomunikasi dengan kita. Lepas tu kadang-kadang tu melalui komunikasi ni kita tahu dia orang tak nak masuk diorang tak nak berkomunikasi dengan kita. Lepas tu kehadiran pun kadang-kadang kehadiran tu isi je nama tapi diorang tak nak isi. Padahal senang je isi nama tu, tulis, tarik, copy paste, lepas tu tulis nama Nadira. Senang je tapi diorang tak nak buat. Benda yang simple tu pun diorang tak nak buat. Itu jadi cabaran lah untuk kita. Macam mana kita nak handle, isi nama pun malas. Macam tu. Lepas tu itulah platform yang kita nak mengajar, kita sebagai guru pelatih. Macam Universiti Pendidikan Sultan Idris, saya praktikal, setiap minggu saya kena sediakan satu video pengajaran dan satu RPH untuk hantar dekat pihak penilai usilah. Jadi saya setidak-tidaknya saya kena buat satu Google Meet yang berinteraksi dengan murid. Jadi bila masuk Google Meet tu pun, diorang tak nak masuk. Jadi itu satu masalah lah, satu cabaran untuk saya. Macam mana saya nak buat untuk diorang masuk dalam Google Meet ni? Okey. Kemudian jadi itu adalah cabaran berkenaan dengan pelibatan murid. Jadi yalah, murid ni kita pun tahu kadang-kadang dia orang punya degil ni boleh tahan. Tapi jadi apa lagi selain daripada pelibatan murid tu? Apa lagi masalah yang mungkin cikgu hadapi? Okey, apa masalah yang saya hadapi selain tu adalah murid pasif. Kita tahulah dari komunikasi tu kita tahu diorang pasif. Kalau dekat sekolah, kalau dekat kelas, kita mengajar, kita boleh tahu tau murid tu lebih sangat aktif. Macam saya dekat bila ada waktu buka sekolah hari tu, bila saya masuk kelas, diorang automatik lah, cikgu hari ni kita akan belajar apa, cikgu hari ni aktiviti apa. Diorang rasa semangat untuk belajar. Tapi bila dalam PDPR ni semangat diorang hilang. Tak tahulah pergi mana semangat diorang tu. Diorang jadi pasif, automatik jadi pasif. Itulah dia pasif satu lagi pasif. Kemudian dari segi penglibatan murid ni, dia menyebabkan hasil pembelajaran. Okey, tahu tak Cik Syuhada apa hasil pembelajaran tu? Tak tahu pula. Kalau yalah mungkin sebab saya bukan dalam bidang ini kan, mungkin cikgu boleh terangkan hasil pembelajaran tu apa ya? Okey, saya akan terangkan Okey, hasil pembelajaran ni macam kita sebagai cikgu, kita kena sediakan RPH, rancangan pembelajaran harian sebelum kita mengajar. Dalam RPH tu kita macam persediaan lah ke?
Macam persediaan apa yang kita nak buat, aktiviti apa yang kita nak buat, latihan apa yang kita nak berikan kepada mereka. Lepas tu dalam PH tu mestilah ada hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran ni macam objektif lah, objektif yang kita nak capai semasa pembelajaran tu. Kira adakah dia sama macam apa yang akan murid dapat lah macam tu? Betul-betul. Apa yang lepas aktiviti-aktiviti tu, apa yang diorang faham mengenai subtopik tu. Itulah hasil pembelajaran. Jadi bila PDPR ni, bila tak ada komunikasi antara guru dengan murid, murid jadi pasif, diorang tak nak komunikasi dengan kita dalam grup WhatsApp. Jadi itu menyebabkan hasil pembelajaran yang kita buat tu, yang saya buat tu tidak tercapai. Sangat jauh untuk mencapainya. Contohnya hasil pelajaran yang senang bagi saya lah, mengenal pasti jenis audio dalam multimedia lah, mengenal pasti jenis audio. Itu adalah basic, paling basic lah, aras pemikiran yang paling basic. Tapi disebabkan tak ada komunikasi antara murid dengan ni, dia menyebabkan hasil pelajaran tu tidak tercapai. Ya, betul lah, tak tercapai lah sebab murid kita pun macam cikgu pun tak boleh nak tengok ya macam mana keadaan murid tu dengan murid. Adakah murid cikgu ada yang langsung tak berinteraksi ataupun kalau ada yang berinteraksi tu adakah mereka buka kamera macam kita sekarang ya, kalau cikgu pakai Google Meet, adakah dia orang buka kamera dan sebagainya? Dia ikut situasi. Ada juga yang diorang tak boleh nak buka kamera sebab masalah lain. Sebab saya kan ada dekat pedalaman, so tidak semua orang boleh buka kamera yang ada line yang kuat. Lepas tu hasil pelajaran ni tidak tercapai juga sebab latihan. Latihan diorang tak nak hantar. Kita paksalah macam mana pun diorang tak nak hantar. Tu sebab kita tak boleh nilai diorang punya tahap pengetahuan diorang dalam pembelajaran tu lah. So hasil pelajaran kita tak akan tercapai. Itu adalah antara cabaran yang saya dapat lah. Okay, kemudian apa cabaran yang saya dapat dalam PDPR kali ni adalah bebanan kerja guru bertambah. Bebanan kerja saya bertambah. Okey, macam bebanan kerja tu macam mana? Dari segi apa kalau bebanan kerja tu? Okey, macam saya cakap tadi, kita sebagai guru, kita kena sediakan RPH. RPH terlebih dahulu. Jadi RPH untuk kita sediakan dalam PDPR ni berlainan dengan kalau kita buat PDPC ni, sebab PDPR ni kita kena lebih kreatif, kena lebih banyaklah benda aktiviti yang menarik untuk menarik diorang untuk belajar. Sebab kalau kita guna aktiviti yang macam penerangan saja, itu menyebabkan murid tu bosan nak masuk kelas. Mungkin diorang punya pemikiran, alah cikgu ni menerang saja, boring lah kelas ni. So diorang tak nak masuk. So kita sebagai guru ni kita kena buat aktiviti yang kreatif lah, ABM kreatif, alat bantu mengajar yang kreatif. Alat bantu mengajar tu daripada segi apa cikgu? Apa sebenarnya alat bantu mengajar ni? Alat bantu mengajar ni macam dia alat yang kita gunakan untuk kita mengajar lah. Contohnya macam PowerPoint. Kita guna PowerPoint yang menarik, lepas tu kita guna video untuk dia bantu kita untuk mengajar. Ya. Tapi bila saya buat ABM yang kreatif pun, RPH yang kreatif, diorang tetap tak nak masuk kelas. Saya tak tahu kenapa tapi diorang tetap tak nak masuk kelas. Itu adalah satu cabaran untuk saya. So bila dah buat banyak-banyak begitu pun diorang tak hargai pun, tu jadi beban lah untuk saya. Kita punya hasil kerja tu tidak dihargai begitulah, dilihat oleh murid kita. Jadi ya, betul. Saya juga melihat di laman sosial ya, ada menyertai beberapa di dalam Facebook lah terutamanya. Ada juga bebanan kerja selain daripada menyediakan video, dan saya nampak dekat dalam laman sosial itu juga ada cikgu-cikgu yang begitu kreatif menyediakan bahan-bahan seperti game dan sebagainya. Dan ada juga di situ berkenaan dengan dokumentasi. Jadi adakah ini juga pengisian kira macam dokumentasi ni juga merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh guru semasa PDPR ini? Betul, sebab
tidak semua guru boleh buat dokumentasi ni. Jadi dia juga menjadi satu beban untuk kita. Contohnya kalau guru yang lama-lama, guru yang macam veteran, dorang dia kebanyakannya mengajar secara tradisional. Lepas tu bila jadi PDPR, dorang kena belajar balik macam mana nak buat dokumentasi tu. So itu jadi beban juga kepada mereka untuk belajar balik benda yang baru. Lepas tu salah satu beban dia adalah selain beban dia adalah murid tu lah kalau hantar kerja sekolah. Okey, apa pendapat Encik tentang hantar kerja sekolah? Sebab dia jadi beban kepada saya. Mungkin saya tak pasti, mungkin sebab saya pun tak pernah mengalaminya. Jadi kalau kerja sekolah murid tu mungkin mereka menghantar, bagaimana mereka menghantar biasanya cikgu? Melalui WhatsApp ke atau macam mana? Okey, dia selalunya hantar melalui WhatsApp. Okey, bila dia hantar melalui WhatsApp, dia hantar tu murid tu dia tak kira waktu, dia ambil hantar je. Kadang-kadang waktu kita tidur pun dia orang hantar. So dia macam mengganggu kita punya ni lah. Lagi satu bila diorang hantar berasingan dalam WhatsApp, so chat tu kan banyak-banyak. Bila diorang hantar banyak-banyak tu, dia jadi beban untuk cikgu untuk check satu-satu. Check satu-satu kerja sekolah mereka apa semua. Lepas tu bila PDPC kita boleh collect buku latihan tu secara terus. Kita boleh collect terus. Tapi bila PDPR ni latihan yang kita berikan tu dia dalam bentuk gambar, dorang gambar lepas tu dorang hantar dekat kita hasil dia. Jadi beban lah untuk kita tick lagi untuk melihat menanda membuat pemeriksaan dan sebagainya. Okey. Sebab kalau kita menanda dorang kurang motivasi untuk buat benda tu. Kalau aku buat pun cikgu bukan dia tengok pun dia punya pemikiran macam tu. Oh okey. Banyak ya, itu antaranya lah yang dihadapi oleh Cikgu Nadira. Jadi terima kasih ya Cikgu Nadira atas perkongsian sebentar tadi. Semasa Cikgu Nadira bercakap tadi ada berkenaan dengan ABM, betul? Jadi mungkin Cikgu Najiha ada nak bercerita apa-apa sikit berkenaan dengan penyediaan ABM ini. Adakah memang ia menjadi satu keperluan untuk disediakan semasa PDPR ini? Boleh Cikgu kongsikan? Okay, terima kasih moderator. Okay, saya akan berkongsi sedikit berkenaan dengan adakah kalau kita buat kelas PDPR ni ABM tu penting untuk kita sediakan untuk pelajar. Okay, seperti kita tahu ABM ni membantu kita dalam pembelajaran, betul, membantu guru-guru untuk melancarkan lagi, untuk menjadikan pelajaran tu menarik apa semua. Tapi kalau dalam kelas PDPR ni kita nak sediakan ABM tu terbatas. Okay, contoh dia. Okay, kalau PDPR ni kan secara online. Okay, kita tak boleh lagi nak jadikan bahan maujud tu sebagai ABM. Sebab jadi bahan maujud tu apa cikgu sebenarnya? Okay, bahan maujud tu apa yang kita boleh pegang, apa yang kita boleh nampak. Contohnya biasanya kalau ABM maujud ni kita akan selalu buat kalau kita ada kalau bila dekat sekolah, dekat dalam kelas, kita boleh buat bahan maujud tu sebagai ABM. Okay, tapi kalau untuk kelas PDPR ni sangat terbatas sebab kita hanya berkomunikasi melalui online saja, suara. Okay, so bahan maujud ni memang totally macam memang tak sesuai. Okay, memang tak sesuai lah untuk kita buat waktu kelas PDPR. Okay, kalau untuk sekarang biasanya guru-guru gunakan bahan-bahan teknologi, aplikasi apa semua yang boleh kita gunakan untuk PDPR. Tapi ada cabaran juga. Okay, cabarannya contoh yang cikgu tu guna aplikasi ataupun software yang menghendaki murid tu untuk kendalikan software tu dekat dalam komputer. Okay, so murid tu dia
tak ke semua murid ada macam komputer kat rumah, betul? Betul, So, macam kalau kat sekolah so kalau kat sekolah ada lab kan, macam cikgu ajar ASK kan, ada komputer boleh digunakan murid. Jadi kalau di rumah ni apa pendekatan cikgu gunakan? okey. Jadi saya biasanya gunakan bahan teknologi juga, aplikasi, tapi saya akan tengok betul-betul. Saya akan gunakan aplikasi yang memang sesuai untuk PDPR. Maksudnya murid tu boleh kendalikan dia guna kendalikan dia guna mobile telefon bimbit pun boleh. Contoh kalau kita nak buat quiz, okey, kita boleh guna Kahoot kan, betul? Kita boleh guna Quizizz. So murid boleh kendalikan hanya guna mobile phone yang semua yang kebanyakannya semuanya ada. So kat situ kita boleh jadikan sebagai ABM lah untuk dalam kelas PDPR. Jadi sebentar tadi cikgu ada cakap mempunyai masalah berkenaan dengan keterbatasan ABM. Kenapa keterbatasan menjadi isu lah? Kenapa ada isu berkenaan dengan tak cukup bahan, tak cukup ABM ni? Kenapa? Tak cukup ABM? Okey, bukan tak cukup ABM. Maksudnya kita guru, kita nak buat alat bantu mengajar ni, kita kena fikir dalam konteks budak tu ada komputer ke tidak, okey, macam mana maksudnya kita kena fikir juga murid-murid tu. So okey. kalau kita buat ABM tapi kita tak boleh laksanakan, tak boleh juga, betul. Betul. Yalah, itulah cabaran dia adalah daripada keterbatasan ABM. Jadi selain daripada masalah keterbatasan ABM, jadi ada masalah lain lagi atau bagaimana? Ada. Saya akan ceritakan satu cabaran saya waktu buat kelas PDPR ni adalah bahagian pengurusan masa. Okey. PDPR ni ada dua. Kita boleh laksanakan di sekolah. Maksudnya kalau sekolah benarkan guru-guru guna internet kat sekolah ke atau kemudahan, ataupun guru-guru boleh buat di rumah masing-masing. Okey, kalau kat sekolah tu kita boleh fokus 100% dekat murid-murid tu kita nak buat PDPR. Tapi kalau kita guru-guru buat PDPR dekat rumah, okey, dia akan terbahagi daripada tanggungjawab sebagai seorang guru dengan tanggungjawab sebagai seorang anak ataupun isteri. Okey. Contoh kalau saya saya akan terbahagi antara tanggungjawab sebagai seorang guru dengan isteri. Okey. Satulah. So kalau sebagai seorang isteri, kalau sebagai seorang isteri kita nak kita ada terikat dengan tanggungjawab nak kembali rumah, jaga anak. Ya. Walaupun memang waktu tu memang kita kena buat PDPR, tapi bila kita kat rumah kita rasa macam agak terganggu. Kalau ya betul, dengan anak-anak lagi kan. Betul. Kat situlah cabaran saya nak kawal kelas PDPR tu. Macam tu. Lepas tu untuk yang satu lagi tu, bila murid tu lewat masuk kelas Google Meet tu, itu lagi satu. Dia boleh drag masa kita mengajar. So contohnya kalau masa yang peruntukan tu hanya 1 jam sebab lepas tu dia orang akan ada kelas lain. So bila murid tu kadang-kadang dia ambil masa 20 minit nak masuk. So apa yang saya nak ngajar tu tak tersampai lah, maksudnya tak cukup masa. Betul. Macam tu lah cabaran dia. Semasa kita berdiskusi berkenaan dengan ada masa tadi macam Cikgu Nadira ada cakap tadi berkenaan dengan murid hantar kerja di lewat malam. Jadi apa pandangan Cikgu Najihah berkenaan isu inilah, sebab mungkin murid hantar kerja di lewat malam itu dah keluar daripada waktu kerja guru itu sendiri. Jadi bagaimana? Okey, sepatutnya murid ini tak patut pun hantar kerja tu lewat malam. Lagi-lagi kalau lalu WhatsApp ataupun Telegram. Kalau diorang hantar kerja dekat Google Classroom is okay. Kalau tengah malam ke apa diorang nak hantar is okay. Tapi kalau untuk WhatsApp dengan Telegram tak patut. Sebenarnya diorang boleh ambil masa tu dah esok pagi ke hantar macam tu. So kita kena tegur lah murid tu. Kena cakap elok-elok. Ya.
Ya, okey, terima kasih dengan Cikgu Najiha, perkongsian daripada Cikgu Najiha dengan dan juga Cikgu Nadira ni, kita dapat lihat ya cabaran masalah yang guru itu hadapi. Guru ni pun banyak masalah, antaranya macam kes murid tak masuk kelas, masalah nak sediakan bahan, masalah nak pelibatan murid, bebanan kerja guru juga semakin bertambah, dan itu adalah antara cabaran-cabaran yang guru itu hadapi. Okey, jadi macam sebentar tadi lah kita dah dengar masalah cabaran guru. Jadi kita juga sedia maklum bukan guru sahaja yang menghadapi PDPR ni. Jadi orang yang memainkan peranan nak bagi PDPR ini berjalan dengan lancar adalah murid itu sendiri. Jadi di sini murid juga tentunya ada masalah yang tersendiri ya, Adik Salina. Jadi untuk kita berdiskusi dengan lebih lanjut, saya nak menjemput Adik Salina lah bercerita berkenaan apa dia masalah, apa yang awak ada masalah kalau awak buat PDPR ni, Adik Salina ya. Boleh kongsi sedikit kepada guru-guru dan juga penonton semua? Okey, hari ni saya akan bagi tahu sedikit berkenaan dengan cabaran yang kebanyakannya murid-murid sekolah sekarang tengah hadapi. Okey. Okey, pada saya sendiri sebagai murid, saya akan berasa kurang faham apa yang guru ajar. Okey. Bukan saya sahaja, murid-murid yang lain pun rasa apa yang saya, murid-murid yang lain pun lalui apa yang saya lalui. Oh, jadi rakan-rakan awak pun menghadapi masalah yang sama. Okey. Macam mana betul. awak tahu rakan awak tu? Adakah awak dan rakan-rakan mempunyai satu grup WhatsApp yang lain atau bagaimana? Ya, saya dan rakan-rakan saya akan biasalah kita kan umur-umur yang macam ni mestilah ada grup WhatsApp sendiri. Sedangkan Cik Syuhada sendiri pun mesti akan ada grup-grup rakan-rakan kan. Okey. Jadi dalam grup WhatsApp itulah kami akan membincangkan masalah-masalah yang biasa kami hadapi lah. Kami akan bincang, kami akan kongsi apa yang kami lalui, apa yang faham, apa yang tak faham, macam tu lah. Macam nak komplain dan sebagainya. Betul. Okey. Jadi selain daripada apa tadi masalahnya berkenaan dengan tak faham ya. Apa lagi masalah selain daripada tak faham tu kalau buat PDPR ni online ni? Okey, selain tu ada juga masalah yang mana kan sekarang bila belajar PDPR kami kebanyakannya belajar di rumah. Jadi apabila belajar dekat rumah, kami punya persekitaran kami tu kurang kondusif lah, macam kurang kurang baik lah macam tu. Ya, kurang baik. Macam tak ada privacy lah macam tu. Jadi Adik Salina ada abang atau kakak atau adik-beradik lain yang masih bersekolah? Ada. Oh, jadi ada. Jadi itu agak mengganggu lah. Abang awak ganggu awak lah macam tu. Ya, bukan saja abang semua, abang kakak, tapi ada juga bila ayah akan panggil untuk buat kerja tu, buat kerja ni. Jadi itu adalah pada saya mungkin tu satu gangguan lah bila bila saya gangguan bila mana ayah awak panggil. Ya, jadi bila saya tengah belajar ada gangguan lain. Itulah salah satu gangguan-gangguan lah, sebab bila kita belajar kita perlukan satu ruang yang selesa untuk kita belajar. Yang macam tu. Okey. Jadi ada lagi apa-apa tambahan untuk masalah yang awak hadapi? Ada lagi masalah apabila guru hanya memberikan tugas. Dia hanya menyenaraikan tugas di dalam grup. Okey. Kemudian dia hanya bagi latihan tanpa penerangan apa-apa. Guru-guru hanya meminta murid untuk membuat latihan, membaca nota. Jadi pada saya benda tu agak membosankan lah untuk kami membaca saja. Kan? Ya. Jadi bila kami tak faham, kami tak buatlah benda tu macam tu. Itu yang sudahnya tak menghantar tu. Ya, betul. Okey. Lepas tu ada lagi masalahnya ada juga masalah lain yang mana masalah saya sendiri sebagai murid tak ada, ataupun bukan tak ada lah, dia macam kurang motivasi diri bila saya sendiri tidak masuk kelas tepat pada masa.
Jadi masa tu saya tak ada disiplin diri untuk saya hadir ke kelas lah tepat pada waktu. Hmm. Okey, antara sebab-sebab saya macam Kenapa awak lambat masuk kenapa awak kurang motivasi? Apa yang membuatkan awak rasa macam tak nak join kelas ni? Macam tak ada rasa minat untuk belajar ni. Apa? Boleh kongsikan kepada penonton dan juga panel kita pada hari ni? Untuk saya tak minat tu tak adalah saya tak berminat langsung, ada juga berminat. Tapi macam yang saya cakap lah, apabila guru hanya menghantar kerja, memberikan arahan dengan menghantar kerja tanpa melakukan penerangan apa-apa, itu adalah salah satu penyebab saya dan rakan-rakan saya lain susah untuk masuk ke kelas lah. Rasa tak minat, Okey. rasa macam tak nak masuk kelas cikgu ni macam tu. Rasa tak minat untuk belajar. Okey. Okey, lepas tu kami juga akan memilih guru, mana-mana guru yang kami berminat untuk kami belajar. Kiranya kami akan pilih guru lah yang mana guru tu rasa macam menarik untuk kami masuk ke kelas. Kami akan join macam tu. Amboi memilih guru ya. Ini murid ni macam-macam kerena ya. Ya, itu adalah salah satu sebab jugalah yang akan buat saya rasa tertarik untuk belajar. Okey. Jadi ada apa lagi masalah yang mungkin awak boleh kongsikan? Masalah yang lain itu je. Itu je lah setakat ni. Okey, terima kasih. Masa ni itu saja. Terima kasih kepada adik Salina. Ada certain masalah tu. Yalah, mungkin datangnya mungkin ada juga sesetengah guru yang membuat begitu dan mungkin juga murid sendiri pun mempunyai berbuat masalah. Jadi di sini kita dapat lihat yang mana sebentar tadi kita dah dengar cabaran yang dihadapi oleh cikgu dan juga murid. Jadi kat sini kita nampak benda ni sebenarnya adalah sangat relate. Benda ni sangat berhubung kait lah, di mana guru dan murid itu perlu ada interaksi lah untuk kita untuk melaksanakan PDPR ini. Okey, seperti yang kita sedia maklumkan, murid, guru itu memang kita nampak lah yang ada masalah. Jadi bila online ni dah tentu-tentu muridnya di rumah. Bila di rumah ni pastinya ada ibu bapa di rumah. Okey? Mungkin juga ada ibu bapa yang bekerja dan mereka terpaksa melaksanakan sendiri, tapi sekiranya ada ibu bapa di rumah, pastinya mereka juga, ibu bapa juga mempunyai masalah yang mereka hadapi. Jadi di sini kita juga ada menjemput wakil daripada ibu bapa iaitu Puan Izzah ya. Jadi Puan Izzah, kita tak dapat dinafikan lah kan, kelas PDPR ni secara online ni agak mengganggu kepada ibu bapa. Jadi apa masalah yang mungkin Puan hadapi? Puan sendiri mempunyai 3 orang anak ya yang buat kelas online sekarang. Jadi boleh Puan kongsikan sedikit apakah masalah-masalah yang Puan alami semasa PDPR online ini? Okey, boleh. Okey, macam saya sendiri, saya merupakan seorang ibu dan saya juga bekerja, di mana saya bekerja sebagai kerani di sebuah kilang. Okey, masa PDPR yang pertama 1.0 dulu memang totally lockdown, di mana memang saya akan work from home lah. Dan suami saya pun akan work from home juga dah, di mana tempat kerja dia pun tutup. Okey, masa yang PDPR 1.0, jadi saya terpaksa macam tak ada masa untuk pantau anak saya kerana dekat rumah pun walaupun saya work from home, saya terpaksa juga secara Google Meet, kadang-kadang ada meeting dengan staff-staff dekat pejabat tu. Kadang saya juga terpaksa buat kerja. So kadang-kadang saya tak dapat, saya ada 3 orang anak, jadi kadang-kadang ada satu hari tu memang 3 tu secara serentak kelas mereka. So kadang-kadang saya jadi macam jadi tak terkawal masa saya sebab nak pantau ketiga-tiga tu sekaligus. Jadi kadang-kadang suami saya pun tak dapat nak bantu sebab kadang dia terpaksa ada online meeting juga. So di mana saya kadang hanya fokus kepada anak saya yang ketiga, iaitu yang di mana darjah 1 tu saja. So jadi saya tak dapat nak pantau yang anak saya yang kedua dan anak saya yang pertama. So jadi saya hanya terus serah kepada mereka saja untuk diorang buat online class tu lah. Jadi ya, ibu bapa sebagai ibu Puan tak dapat nak
memantau ke semua anak-anak Yes, lah. saya tak dapat nak pantau anak-anak saya semasa PDPR. So saya tak tahu apa yang dia buat semasa PDPR tu. Kadang-kadang ada juga saya terperasan dia tertidur time PDPR tu. Online screen memang terbuka tapi dia tertidur. Okay, yang tu memang saya tak nafikan lah. Memang akan ada murid lain juga akan rasa macam tu lah. Okay, so jadi bila saya dah bekerja dari rumah, so jadi saya kena handle untuk masak, untuk kemas rumah, untuk buat kerja-kerja rumah yang lain, nak handle PDPR anak lagi. So jadi macam terbeban untuk saya jugalah untuk ibu bapa untuk bahagikan masa tu. Okay, lepas tu bila dah sibuk dengan nak uruskan kerja dekat rumah, hal-hal dekat rumah. So jadi bila guru-guru ada hantar WhatsApp dekat dalam grup berkenaan dengan kelas ke kerja rumah ke, jadi saya tidak peka. Jadi anak saya akan jadi ketinggalan lah untuk hantar tugasan-tugasan tu, tak masuk kelas. So itu kecuaian saya sendirilah sebab saya tidak peka notis guru yang penting dari dalam WhatsApp ataupun Telegram. Okay. Dan selain tu saya juga ada dapat aduan, ada juga ibu bapa yang mengadu dekat saya. Dia orang mengatakan masalah mereka mempunyai masalah kewangan di mana tak mampu nak menyediakan kemudahan gadget untuk anak-anak dia untuk PDPR ni. Contoh macam kawan saya, dia gaji sebulan hanya gaji laki dan suami dia sebulan hanya untuk cukup-cukup makan saja. So dia ada anak 5 orang yang untuk uruskan PDPR. Jadi dia terpaksa anak-anak dia tu terpaksa berkongsilah gadget sebab dia tak mampu untuk belikan gadget yang baru untuk anak dia tu. So dia akan jadi kekangan lah untuk anak dia tu untuk join, terutamanya bila kelas tu secara serentak sebab dia terpaksa berkongsi lah untuk gadget tu. Macam saya juga pada awalnya, saya memang tak belikan lah anak-anak saya gadget. Sebab pada peringkat awal saya rasa macam tak perlu gadget ni untuk mereka. Jadi bila tibanya ada PDPR ni, so saya terpaksa lah berbincang dengan suami macam untuk uruskan kewangan tu, untuk bahagikan balik untuk belikan laptop, untuk belikan internet, untuk belikan handphone tu supaya ketiga-tiga anak saya ni adalah gadget untuk diorang online class ni. So takkan terganggu lah bila diorang online class ni. So bila diorang dah ada gadget, bila saya dah belikan gadget ni pula, so bila diorang pula masalahnya. Itulah masalahnya. Bila dah habis kelas, saya tengok diorang bukannya terus buat kerja sekolah cikgu bagi. Diorang mulalah nak main game, nak tengok YouTube. Sebab saya pula tak ada masa nak pantau kan sebab kena handle anak-anak yang lain tu kan. Mulalah diorang salah gunakan. So tu akan jadi satu beban lah untuk ibu bapa sebab nak kena pantau diorang punya aktiviti seharian apa semua tu kan. Ya. Lepas tu pada awalnya juga saya pun tidak faham apa ni PDPR, apa teknik PDPR yang sebenarnya. Sebab pada mulanya saya tak faham apa tu yang akaun delima, yang memang tiap murid kan. Saya pun tak faham apa itu sebenarnya akaun delima. So saya pada awalnya saya memang tak tahulah sebenarnya bila nak masuk Google Meet, anak-anak murid-murid memang kena guna akaun delima. So pada awalnya saya gunalah akaun saya. So ada cikgu lah yang PM dengan saya, dia cakap cikgu maaf puan lepas ni tolong guna akaun delima. So saya macam tertengah-tengah, apa itu akaun delima? Bila saya tanya anak saya, dia orang pun tak tahu, terutamanya yang darjah 1 lah kan. Dia tak tahu. Mungkin darjah 1 tak mengerti apa-apa. Puan juga ada mengatakan kan, anak puan ada yang tingkatan berapa? Ada yang tingkatan 4 dan tingkatan 1. Mungkin yang tingkatan 4, tingkatan 1 tak ada masalah. Dan puan juga ada anak kecil yang tingkatan 4 tu, tingkatan 4 memang tak ada masalah lah. Cuma kadang-kadang kita kena selalu bertanya dengan dia sebab dia pun kadang-kadang biasalah budak kadang-kadang lupa apa cikgu-cikgu bagi apa semua ni. So masa awalnya tu saya memang tak tahulah apa teknikal, tak faham lah apa teknikal PDPR ni. Lepas tu ada cikgu yang akan buat naik kerja sekolah dekat Google Classroom. Saya pun tak tahu macam nak buat naik gambar kat dalam Google Classroom apa semua tu. So tu akan jadi masalah kat ibu bapa lah sebab kita kena belajar benda tu. Kita kena, jadi bukan saja murid saja yang kena belajar macam nak guna tu. Ibu bapa pun kena belajar. Jadi so dia puan juga akan mengganggu lah masa saya juga sebab saya nak kena explore benda tu. Dan saya ada banyak kerja lain.
Saya kena juga explore benda tu. And then ada mungkin anak puan yang darjah 1, jadi agak darjah 1 banyak ya, masih belum boleh membaca dan sebagainya. Jadi adakah anak puan yang darjah 1 juga memberikan cabaran yang besar kepada puan semasa dia melaksanakan PDPR ni? Ya, sangat. Yang saya rasa yang baik bagi cabaran kat saya memang darjah 1 ni lah. Sebab dia baru kan, baru nak sebelum ni dia memang dekat tadika memang mostly totally memang cikgu akan bagi perhatian dekat dia sepenuhnya lah. Bila dah naik darjah 1 ni memang kebanyakan guru-guru terutamanya time PDPR ni banyak kena buat sendiri apa semua. So bila ada satu hari tu, saya memang ada sebelah dia lah untuk pantau dia PDPR. Tapi time tu saya terpaksa untuk pantau abang dia yang lain sebab dia orang satu kelas yang sama. So bila saya tinggalkan dia, saya datang balik tengok dia dah tak ada dah depan komputer. Sebab dia dah mula rasa bosan. So jadi saya macam satu cabaran untuk saya, macam mana saya nak buat cara dia untuk sentiasa fokus depan komputer ni, dia berduduk untuk faham lah apa yang cikgu ajar. Betul. So sebab tu saya kena sentiasa ada bersama dengan dia je lah. Saya tak boleh nak buat kerja lain. Saya tak boleh nak pantau abang-abang dia lain. Sebab dia baru darjah 1 kan. Baru nak belajar membaca, baru nak belajar mengira. Dan dia tak tahu lagi tentang gadget-gadget apa semua ni. Tak tahu nak klik untuk mute, tak tahu nak klik untuk buka kamera apa semua ni. Bila dia tak tahu tentang function-function Google Meet ni, kadang-kadang saya tak dapat nak kawal lah anak saya. Sebab kadang diorang bercakap-cakap apa semua, so cikgu yang lain, kawan-kawan yang lain pun dengarlah apa yang diorang bercakap tu. So tu cabaran yang saya nak kena hadapilah sepanjang PDPR ni. Dan bila saya dah PDPR yang 3.0 ni, kan kita sekarang PDPR lagi sekali kan. So bila PDPR 3.0 ni, saya kena bekerja dekat pejabat sebab tak semua orang work from home kan. Okay, bila saya dah kena kerja dekat pejabat, saya akan bergilir lah dengan laki saya. Kadang-kadang ada juga satu hari tu, saya dan laki saya kena, dua-dua kena pergi pejabat. So bila jadi macam mana tu? Kan ada anak kecil. Ya, dia jadi cabaran dekat situlah di mana tak ada orang nak pantau anak saya untuk PDPR tu. So kadang-kadang anak saya terbangun lewat sebab tak ikut PDPR tu kan, sampai sebab saya tak ada kat rumah untuk kejutkan mereka, untuk ingatkan mereka tentang jadual apa semua tu. So diorang akan buat jadi sambil lewa lah. Alah mama tak ada kat rumah, so tak payahlah join PDPR ni. So diorang akan jadi bila dah macam tu, saya rasa macam jadi susah lah sebab saya dah kat kerja, saya tak boleh nak pantau diorang kat rumah tu. So tu adalah satu cabaran jugalah bila dah PDPR 3.0 ni, bila saya dah kena kerja kat pejabat apa semua. Jadi jadinya waktu bekerja ni bagaimana dengan anak puan yang bongsu tu, yang darjah 1 tu, jadi siapa yang membantu membuat PDPR-nya? Biasanya abang dia lah yang akan pantau. Tak pun kadang-kadang bila saya akan bergilir lah dengan suami saya. So suami saya yang akan pantau dia lah kat rumah. Sebab yang bongsu tu memang tak boleh nak tinggalkan dia sendiri untuk buat PDPR sendiri. Dia tak gerti nak on laptop apa semua pun tak gerti lagi. So memang kita yang kena buatkan untuk dia. Kena buka akal untuk dia. Ya, jadi itu adalah sedikit sebanyak ya yang masalah yang dihadapi oleh ibu bapa itu sendiri. Jadi hadirin-hadirin sekalian ya, penonton-penonton sekalian, kita dah dengar banyak sebenarnya cabaran yang dihadapi ni oleh guru, murid, ibu bapa. Jadi namun bila masalah ni, kita mesti mencari solusi ya. Kita mesti mencari macam mana kita nak hadapi masalah ni. Okey? Pastinya setiap masalah ni kena ada solusi dia. Okey? Mungkin boleh berbincang, guru-guru mungkin boleh berbincang dengan rakan-rakan sekalian dan sebagainya. Jadi oleh itu kita dalam perbincangan kita ni elok juga kalau kita bercerita berkenaan apakah yang mungkin cikgu-cikgu pernah buat, mungkin ibu bapa juga pernah buat, mungkin daripada murid itu semua juga apa yang mereka semua buat untuk mengatasi cabaran-cabaran mereka kita ini. Jadi oleh itu kita teruskan lagi dengan perbicaraan kita, iaitu berkenaan dengan apa tindakan panel kita untuk menghadapi cabaran ini.